Masa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah kamu atas Nabi dengan selawat yang sempurna. Mari kita sama-sama memulakan selawat yang berbentuk selawat doa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa azimis sultanik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah Ta'ala Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma aqsib 'anna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal amrad wal musibah ma la yaksiful ghayyu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-puji syukur bagi Allah yang menguasai seluruh alam ini, termasuklah kuasanya yang disebut Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenapa kita kena puji syukur? Banyak ayat-ayat yang menggambarkan orang yang syukur itu artinya orang yang mengabdi diri dengan Allah. Walaupun namanya haji syukur, kalau tak mengabdikan diri dengan Allah, bukan namanya syukur. Binikmati kafadi, kesyukuran yang Allah Ta'ala bagi, ataupun nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, hadis, maksudnya kita kena sebut. Tanda-tanda kita syukur bukan saja dengan amalinya, tetapi dengan lidahnya disebut. Kita nak ambil pagi-pagi ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Panjang ke nak berkat? Dia beza. Kalau panjang insya-Allah kadang-kadang sampai telantar, sembahyang tidak apa tidak, tapi makan banyak. Nah, ini yang kita paling takut, panjang umur. Mudah-mudahan kita berkat umur. Berkat umur kita tak kira lah berapa tahun. Tapi di akhir-akhir umurnya nak landing tu, landingnya bi husnil khatimah. Itu yang kita harapkan. Insyaallah. Mudah-mudahan warzuqni taubatan qablal maut. Itu harapan kita. Lebih lagi budak-budak yang baru 60 tahun ke atas. Ya, kalau kita perhati ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita, dah 3 bulan yang lalu, keluar tak boleh segala-galanya dengan wabak-wabaknya. Masya Allah, saya perhati para jamaah, lebih-lebih lagi yang tua daripada saya, masih gagah lagi. Masih gagah lagi, sehat lagi. Ya Allah, ya Tuhan. Rupanya yang 80 tahun sehat, yang 32 tahun tak tahu sehat lagi. Bezanya yang sehat atau tidak, orang yang sehat yang selalu kita sebut kalau subuh dah tentu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Wa afini itu maksudnya sehat dan sejahtera. Kesehatan kita, dan diboleh kita dengan kesehatan itu boleh mengabdi diri Allah, boleh beribadah. Masya Allah, hebat. Saya difahamkan jamaah sini selalunya Encik Razak beritahu saya siapa yang meninggal. Kalau saya ada kat rumah kawasan, saya lari. Ditakdirkan saya jauh, saya cuma kirimkan sembahyang ghaib saja. Alhamdulillah yang dimaklumkan tak ada yang sakit kerana penyakit COVID-19. Kalau takdirkan dia mati pun bukan sabab-sababnya sakit, memang sababnya dah lama sakit. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita diberinya umur, apatah lagi kita hari ini 1 Hijrah, bermakna kita nak pindah umur, dah tentunya yang lalu sudah tak boleh kita nak tarik balik. Mudah-mudahan umur yang Allah Ta'ala bagi kat kita, tanda berkat umur digunakan untuk ibadah. Inna sya'adatul umur fi ta'atillah. Masya Allah. Orang yang bahagia, umurnya Allah Ta'ala tambah. Makin bertambah umur, makin dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Itu salah satu kejayaan dalam perjalanan hidup kita. Yang kedua, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi kat kita hidayah. Dah panjang umur, diberi hidayah.
Dalam Al-Quran disebut allazi yuhyi allazi khalaqtani wa huwa yahdi. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kita hidup dan Allah Ta'ala juga bagi hidayah. Proses hidayah ini apa dia? Allah Ta'ala bagi kita masih ada iman dan takwa. Dalam menghadapi ujian-ujian yang lalu, lebih-lebih 3 bulan yang lalu, sampailah sekarang belum habis ujian, masih tetap diuji oleh Allah. Nak nengok yang diuji oleh Allah, dapat petunjuk tak daripada Allah? Okey, cuba kita perhati baik-baik tuan-tuan. Bila tak boleh keluar, Masya Allah, okey, tak boleh keluar langsung, okey, waktu tu agak-agak kita nak lagi tak? Jangan tuan-tuan. Ya, dah cukuplah yang sudah sudah. Sejarah 2020 ni sejarah bagi kita yang hidup, mudah-mudahan menjadi pengajaran. Sebab itu kita syukur iman dan takwa masih ada pada kita. Kita sabar menghadapi ujian dan makin banyak kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan inilah keberkatan apabila sampai bulan hijrah berpindah. Mudah-mudahan inilah yang menjadi kekuatan kita selepas diuji berbagai bagai. Okey, sayang Allah Ta'ala kat kita sebenarnya diuji. Kalau dulu sembahyang rapat-rapat, sekarang dah jarak. Kalau dulu tak bagi salam, hari ini dah sampai hari ini pun ada yang tak salam. Saya bukan nak menentang mengenai masalah peraturan, okay, tapi saya yakin dengan salam itu, kalau kita lihat dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan mana yang sempat kita bersalam sekurang-kurangnya antara kita dengan dia tidak ada dosa. Okey, takut juga tuan-tuan. Okey, jangan persangka buruk dengan orang, jangan. Okey, jangan sangka buruk. Ini kalau salam nanti menjangkit penyakit, jangan gitu tuan-tuan. Salam itu kesejahteraan. Mudah-mudahan kita dapat salam dan mudah-mudahan kita dapat kesejahteraan. Nah, itu yang kita minta, bukan takut yang kata engkau yang bawa wabaknya. Ya, mudah-mudahan itu pun nak kena tengok-tengok jugalah. Ya, kalau orang kaki sembahyang saya salamnya. Mana yang sempat saya salam tuan-tuan. Apa nak bimbangnya? Okey, kerana kesejahteraan tu antara satu sama yang lain. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kita kesehatan. Tuan-tuan, bila saya tengok para jamaah yang lebih tua daripada saya sehat, dilanda ujian sehat, di samping masih iman dan takwa atau masih berpegang, artinya sembahyang tak tinggal, ibadahnya makin meningkat. Ya tak? Okey. Ya Allah, raya puasa bulan puasa malam Ramadan, tengok keluarga yang diberi hidayah. Kalau kita sendiri yang diberi hidayah, agak-agak mampu tak mimpin keluarga kita sembahyang tarawih. Minta maaf tuan-tuan. Tak semestinya kita sembahyang tarawih. Mungkin anak yang jadi imam, kita jadi makmum. Ya alhamdulillah tuan-tuan. Saya syukur alhamdulillah. Kalau itulah caranya Allah Ta'ala bagi ujian, tambah kita syukur dengan ujian. Alhamdulillah. Yang tak pernah baca khutbah raya, dia pun baca. Demi sayang pada keluarganya, menantu, anak, cucu berkumpul. Okay. Dihidupkan pula sembahyang tarawih. Alhamdulillah. Kalau saya kat rumah, saya harapkan menantu jadi imam, saya jadi makmum. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan, ada jamaah wanita yang beritahu saya, Ustaz, suami saya jadi imam. Umur berapa? 65 tahun. Tapi cuma inna a'taina kal kausar dengan qul huwallahu ulang sampai 8 kali. Sah atau tidak? Sah. Minta maaf lah. Okay. Mungkin itu tahap kepandaian dia, silakanlah. Tapi kalau nengok maknanya lagi hebat. Nampak tak? Okay, ada prinsip bahawa dia mahu nak jadi imam. Alhamdulillah. Bila dengar aja sah sembahyangnya. Okey,
dia pun rasa syukur, alhamdulillah walaupun hitam-hitam suami aku jadi imam. Yang jadi masalah sekarang handsome macam Saruhan tapi tak sembah. Handsome macam Saruhan tapi tak sembahyang. Masya Allah, diujinya oleh Allah. Allah Ta'ala bagi kita keistimewaan lagi. Bukan saja sehat, mudah-mudahan umur yang Allah Ta'ala pinjamkan dapat kita buat amal. Apa amal-amal yang seharusnya kita tingkatkan dalam perjalanan kita hijrah? Ya, tak maklumlah bulan hijrah, kita kena cerita sedikit masalah hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita ceritakan masalah hijrah ini, saya surkan apakah penelitian yang harus kita lakukan. Wa muhajiru man hajaru manahiyallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang berpindah ialah mereka yang meninggalkan barang yang dilarang oleh Allah. Orang yang kuat ibadah, orang yang beriman dan bertakwa, bahasa kita lah yang kuat ibadah, dia meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah itu. Nah, Allah Ta'ala uji dia dalam keadaan uji, dia tak akan tinggalkan solat. Kalau ibarat kata diletakkan benda yang haram di depan, walaupun menyeronokkan, walaupun istilahnya cukup hebat, cukup cantik, tapi bila dengar larangan Allah, dia tinggal. Itu sebenarnya kekuatan dan orang yang kuat ibadah. Bukan kuat ibadah sembahyang saja, tapi apa yang dilarang dia tinggalkan. Itulah namanya orang yang beribadah ataupun yang kuat ibadah. Wa muhajiru man hajaru khataya wa zunub. Orang yang muhajir, orang yang berpindah, ialah mereka yang meninggalkan segala kesalahan yang berbentuk perkara dosa, keji dan mungkar. Masya Allah, ya tinggalkanlah. Yang telah lalu dosa-dosa, saya yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah, dosa tak perlu cerita dengan orang, aku buat gini-gini, tak perlu. Yang perlu kita tobat dan kita laksanakan baik. Tinggalkan perkara dosa, tinggalkan perkara yang keji-keji, perkara yang mungkar kita tinggalkan. Itulah salah satu daripada banyak lagi hadis tu yang mengaitkan bahawa kita kena hijrah, kena berpindah kepada apa? Kepada perkara-perkara yang baik. Saya bagi garis panduan lah, mudah aja untuk kita pagi ni dengan masa yang suntuk. Tapi kalau tengok jam tu baru 5:30. Saya perhati sana pun baru 3:30. Yang sini ini kena COVID-19. Kalau agak terlajak beritahu ya, saya tak bawa jam pun tak pakai. Tak ada panduan untuk saya nak berhenti pukul berapa ya. Pastikan paling kurang 7:30 lah ya. 7:30 kita jangan lewat sangat. Nanti mengikut SOP-nya. Baiklah. Saya bagi gambaran paling mudah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib masa kita. Maksudnya masa hadapan kita. Tak ada siapa nak mengubah. Melainkan dirinya berubah kepada yang tak baik kepada yang baik. Contoh, Bilal pun sebut hayya 'alas shalah, diajak sembahyang. Ada yang jawab pergi belah. Macam mana kita nak cakap? Dikata nak panjang umur, nak kaya, nak sehat, tapi dia tidak melaksanakan ibadah. Macam mana agak-agak dia nak sehat? Sebab itu tuan-tuan, kita bersyukur pada diri kita. Terima kasih kepada Allah. Masih mampu kita bersembahyang, masih mampu kita sembahyang berjamaah. Kerana inilah kekuatan. Sebagaimana inna sya'ada tulul umur, orang yang paling bahagia, sebahagia manusia ni semakin Allah Ta'ala bagi
umur, dipanjangkan umur, semakin taat dengan Allah. Saya nak hijrah ini kalau boleh tuan-tuan, kita sama-sama ke arah 5 perkara. Yang pertama, majlis ilmu. Lebih-lebih lagi budak-budak yang baru 60 tahun ke atas. Alasan apa agak-agak? Ya, artinya kita majlis ilmu ni bukannya nak pandai mana tuan-tuan, tapi kita meletakkan di taman-taman surga. Orang nak pergi Mekah sekarang dah langsung, tak boleh Madinah langsung kan. Taman Madinah berebut-rebut ke arah Raudhah. Agak-agak sekarang ni boleh tak kita berebut-rebut majlis ilmu? Saya minta maaf lah tuan-tuan, nak hujahkan ini panjang lagi. Soalnya kudrat kita, masa kita pastikan kita berada di dalam majlis ilmu. Okey. Dulu ada cita-cita, saya pun ada kawan juga, ada Ustaz Razak, kalau saya dah pencen saya nak rajin majlis ilmu. Alhamdulillah, pencen 60 tahun, sekali jumpa 63 tahun, dah okey dah majlis ilmu, tak sempat lah Ustaz. Sudah. Okey, bermakna apa dia? Allah Taala bagi dia ghafilin amma yasifun. Ini yang kita paling takut. Okey. Artinya kita berada dalam majlis ilmu, berada taman-taman surga. Rupanya dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dalam diam-diam macam ni ada yang berdoa. Allah Ta'ala mengabulkan. Jangan buat main-main. Okey, jangan pandang sebelah mata. Ya Allah, banyaklah hujah, yang penting majlis ilmu. Sekarang ketat sikit. Okey, bila kuliah maghrib sampai waktu isyak kena berhenti. Kalau tak berhenti nanti kena saman. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita tingkatkan usaha bersembahyang berjamaah. Okey. Kalau tak dapat seminggu sekali, buat seminggu 7 kali. Gitu. Nak pasti yang kita berada sembahyang berjamaah. Maklumlah umur semakin singkat, tingkatkan lagi amal-amal ibadah. Kalau boleh bendanya sikit, tetapi banyak pahalanya. Okay? Contoh hari ini dan hari ini dan semalam. Cuma saya nak minta lah tuan-tuan, banyak perkara dalam sekarang ini dipertikaikan yang tidak. Apa yang dipertikaikan? Pertama masalah apa? Okey, masalah puasa pada hari ini dan semalam. Ginilah tuan-tuan. Ada orang mempertikaikan hadis ini. Mudah-mudahan, saya kadang-kadang orang nak puasalah. Kurang-kurang puasa sunnah. Saya pula terbaca hadis. Bila saya sebut hadis itu belum dapat ketentuan. Tapi kalau dalam Fadhil Amal, atau dalam kitab Fadhil Amal itu disebut man shoma yaumal akhiru min Zulhijjati wa yaumal awalu minal muharrami faqad khatama sanatal madiyata wa fataha sanata qabilata bisaumi wa ja'alallahu lahu kafaratan khamsina sanatan. Siapa-siapa yang puasa akhir Zulhijjah semalam dan orang yang berpuasa pada awal Muharram, harinya hari inilah siapa yang dah ready nak makan, sebelum makan masih lagi Allah Ta'ala terima niat kita awal Muharram. Okey. Seolah-olah pahalanya tahun yang lepas kita penuh puasa, tahun yang akan datang penuh puasa. Okey, yang sudah-sudahlah, artinya yang sudah. Yang akan datang nih, setahun yang akan datang nih, 1441 dah tinggalkan, 1442 nak membawa 1443. Penuh tu kita berpuasa. Okey. Sampai tak 1443 belum
tapi pahalanya dah kita simpan. Kan cantik tuan-tuan. Okey, artinya ada simpanan gitu. Sebelum kita lakukan dah ada simpanan. Dan wa ja'alallahu lahu, Allah Ta'ala jadikan orang yang berpuasa tadi, awal, akhir Zulhijjah dan awal Muharram, pahalanya seolah-olah 50 tahun Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Masya Allah. Ya, nampak benda-benda ni ringan, tapi sebab itulah kalau kita kaji baik-baik, bentuk amal tu banyak. Kalaulah bentuk amal tu masuk innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun tu. Kalau kita lihat daripada ayat Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihat, amal-amal soleh, jannatul firdaus. Sudahlah, jangan dipertikaikan. Kalau orang tu puasa, ada pula yang nak puasa sampai 10 hari. Silalah puasa. Tuan-tuan, rupanya semakin tua ni, semakin kita puasa ni tuan-tuan, rupanya makin sehat. Percayalah. Tak dapatlah kita, maklumlah, tak niat puasa ni, selagi belum kita makan pagi macam ini, masih disempurnakan amalan kita. Cuma insya-Allah saya doakan para jamaah kuat melaksanakan puasa. Tak mampu sebulan, sekurang-kurangnya Isnin Kamis. Kalau tak mampu Isnin Kamis, 13, 14, 15 puasa yang dikenali hari-hari yang putih. InsyaAllah, mudah-mudahan kalau inilah amalan kita, sebulan itu dapatlah 3 hari puasa pun syukur alhamdulillah. Kenapa? Inilah yang dikatakan meningkat amal. Kuncinya dari majlis ilmu kita tahu, barulah kita boleh beramal. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi kat kita sembahyang berjamaah. Kan pahalanya berkali-kali ganda. Ya Allah, dari rumah ambil air sembahyang. Saya perhati ada tadi yang naik air sembahyang, lepas tu jalan melangkah-langkah sampai ke masjid, ditambah dengan majlis ilmu. Kalau ikut hadis tuan-tuan, setiap langkah menggugurkan dosa. Berapa langkah tadi? Nanti balik dikir. Habis kalau saya memanglah saya akui tuan-tuan, berapa langkah je saja kerana keretanya kat situ. Okey, itu pun kalau boleh, Tuan Haji kalau boleh motonya pun nak letak sini terus terjun sembahyang. Jangan, makin jauh tu sebenarnya makin banyak pahala. Allah Ta'ala pandang dia, malaikat menaungi dia dengan mengampunkan dosa-dosa orang yang sembahyang berjamaah apabila majlis ilmu. Syaratnya daripada rumah kita ambil sembahyang. Masya Allah, itu ada dalilnya akan datang. Baik. Manakala yang ketiga, wasyifa'u lima fis sudur, tidak ada penenang jiwa kita, tidak ada yang boleh mententeramkan jiwa kita, membersihkan hati kita, melainkan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Taklah boleh baca Quran macam Pak Imam tadi ya. Dah hebatlah, kita bacalah mengikut kemampuan masing-masing. Tapi jangan ditinggalkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita sebenarnya makin jauh dengan Al-Quran, semakin kita bermasalah. Tak semestinya banyak-banyak. Tapi jangan tinggal. Masya Allah. Kita mohon pada Allah diberi kekuatan untuk membaca Al-Quran. Baca tak tahu maknanya pun dapat pahala. Tahu maknanya lagi cantik. Bentuk amal kita buat. Sebab itu tadi saya mohon kepada Allah di celah-celah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa dia? Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Wa israfana, ketelanjuran kita, kesilapan kita yang telah lalu. Fi amrina, jika urusan-urusan kita, wasabit aqdamana,
Saya doa dan saya mendoakan tuan-tuan supaya pasabit aqdamana ni maksudnya apa? Teguh, kuat terus. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Wangsurna, itu jaminan Allah. Tolonglah kami ya Allah, merintih kita pada melawan perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Contohnya yang paling mudah, malah sangat nak mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan semangat kita boleh mengaji. Walau sikit pun baca Al-Quran. Saya bila sebut itu tak ada penawar jiwa kita, roh kita. Relaxlah kamu di tepi pantai, konon-konon nak relax, nak tentera, bawalah pergi sampai ke London sekalipun. Kalau tak mengaji Al-Quran, tak akan dapat jiwa yang banyak lagi itu, lagi mengenai masalah penyakit roh. Tidak ada ubatnya melainkan ayat-ayat Quran ataupun membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga ayat-ayat itu boleh merawat dan mengobati keseluruhan yang dikatakan penyakit kepada manusia. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab itu kita kena baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kan saja diberi petunjuk, kita dibuangkan penyakit-penyakit roh dia, penyakit-penyakit hati dalaman. InsyaAllah. Saya kadang-kadang tak boleh tolong orang yang sakit jiwa. Sakit ada 3 tuan-tuan. Pertama jasmani, patah, simen, jalan, sehat, itu namanya jasmani, tidak apa-apa. Yang kedua, penyakit yang dibawa oleh wabak. Wabak ni macam baru-baru ni lah, COVID-19. Zaman-zaman dulu ada yang main santo-santo yang diantar dengan angin. Itu satu penyakit juga. Janganlah buat perkara-perkara macam itu, jangan tuan-tuan. Saya nak ingatkan, suka sangat nak nyantau orang, nak doakan orang yang tak baik. Rupanya yang didoakan tu dia ada penghadang dia, ada penepisnya. Apa dia? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan Fatihah. Takut ditembak, tak kena melanting balik kat diri dia. Sebab itu jangan karya yang tak baik. Ini yang dikatakan dibawa oleh angin, dibawa wabak, ya termasuklah. Perkara-perkara yang dibawa oleh doa daripada jauh, tapi doa tak baik, jangan. Saya minta tuan-tuan, kita dah tua-tua jangan buat kerja macam itu. Takut orang tu ada perisai melantun pada diri sendiri. Dan yang akhir sekali, yang ketiga tu penyakit apa? Penyakit rohani. Penyakit rohani inilah yang paling susah nak diubat. Saya tanya, baca Quran tak pernah. Baca Yasin tak pernah. Elok kita bacakan Yasin dia berat. Sebab tak boleh nak tahu. InsyaAllah kalau dia rajin baca Al-Quran, sekurang-kurangnya seminggu sekali baca Yasin, InsyaAllah tuan-tuan. Pula lepas Isya kita baca surah Mulki, InsyaAllah. Ini semuanya adalah penawar jiwa. Dan yang seterusnya, tadi majlis ilmu, lepas itu sembahyang berjamaah, baca Al-Quran, ziarah kematian. Manalah badan kita masih mampu ziarah kematian. Kita berada dalam majlis kematian itu sebenarnya majlis ibadah. Elok daripada rumah ambil air sembahyang. Kerana tersimpan pahala ada 6 perkara. Pertama, mandikan. Kedua, kapankan. Ketiga, sembahyangkan. Keempat, pikulkan. Kelima, kebumikan, kuburkan. Yang keenam, iqra'a mautakum Yasin. Bacakan Yasin. Agak-agak boleh ke kita 6 ni? Kita tak boleh lah, yang cakap pun tak berani nak kata 6 boleh. Yang pertamanya, apa dia? Mandikan, kapankan. Itu hak ahli waris, sampailah menyembahyangkan.
Okey, contohnya mak dia meninggal, dia mandikan, dia kapankan dan berhak untuk jadi imam. Okey, dah kita apa? Kita tak dapat apa dah. Tiga-tiga dah tak dapat. Yang seterusnya menyembahyangkan. Mungkin kita bolehlah, kalau kita tak boleh menyembahyangkan, bagi saya melampau. Sembahyangkan. Tak sembahyang, contohlah saya dengar perhabaran jamaahnya meninggal hari ini. Saya di kat Johor Baru. Okey, kebumikan di kapok. Insya-Allah nanti pukul 10. Jadi saya tak dan. Kurang-kurangnya lepas sembahyang zuhur, sembahyang ghaib. Ya Allah. Kalau ada ilmu kan cantik macam itu. Okey, tapi ada tak? Masya-Allah ramai yang tak buat. Baik, selesai. Yang seterusnya mikul jenazah. Agak-agaklah dah tua-tua macam ni, sanggup ke nak pikul? Tak payahlah tuan-tuan. Okey, bermakna kita dah tak dapat kuala memikul. Nah, kan contohnya kalau jenazah tu elok dipikul, bukan naik kenderaan. Tapi di kenderaan nak turun sampai ke kubur ke tempat saya, kalau perlu pikul tak? Perlu, tapi kita nak mikul macam mana? Dah tua dah. Okey, tak mampu mikul. Okey, harapan saya satu je, waktu nak keluar dari rumah, biarlah ahli keluarganya yang memikul. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ada menantu, biarlah dia yang memikul. Yang lelaki, yang perempuan tak payahlah. Agak-agak boleh. Ya, yang lain-lain membantu. Taklah, tadi saya tak bolehlah nyembayangkan. Sekurang-kurangnya dia pikul. Kebumikan, buat liang lahat dan segala-galanya. Tuan-tuan, berat rupanya tuan-tuan. Kalau kita ni menyangkul 3 cangkul je, 3 kali je, dah nah. Ya memang begitu. Kita tak mampu dah. Okey? Dah. Dia nak gali kubur, lepas tu dia nak pikul, dia nak sembahyang mandikan, nak buat semua. Minta maaf lah tuan-tuan. Okey? Sebab itu kadang-kadang diswastakan. Engkau kubur ya. Engkau mandikan ya, engkau pikul, itu namanya fardu kifayah. Dan yang terakhir, pikul tak boleh, mengkuburkan tak boleh, tinggal satu ya talian hayat membaca Yasin. Maka sebab itu kadang-kadang di tengah dimandikan, kita dah ramai-ramai, kita baca Yasin. Masya Allah, kalau itulah kerja kita. Okay? Dalam usia-usia kita macam ini, insya Allah Allah Ta'ala tambahkan pahala kita, keampunan Allah. Dan yang terakhir, majlis ilmu. Lepas tu sembahyang berjamaah, baca Al-Quran, ziarah orang yang mati ataupun ziarah kematian. Yang kelima, sedekah. Sedekah. Apa yang ada keserah? Segala-galanya apa yang ada, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Percayalah tuan-tuan. Berapa banyak sedekah mengikut kemampuan masing-masing. Saya tak ada harta, tak ada apa, paling sedikit pun sedekah apa dia? Sembahyang duha 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu adalah pahala kita sudah sedekah. Itu secara peribadi. Okey. Sekarang kalau jumpa orang nak senyum pun tak boleh, dah ditutup. Macam mana? Tak nampak dia senyum ke tidak, mana dah tutup, tak ada apa. Silap-silap tutup, kadang-kadang tak kenal kita. Siapa? Rupanya penyamun. Sudah. Okey. Banyak lagi perkara-perkara sedekah. Kita mesti tinggalkan. Kalau ibarat kata hari-hari lah tuan-tuan, macam tuan-tuan yang rajin pergi sembahyang berjamaah, kita ke masjid, kita masukkanlah. Okey, sedikit kat masjid tu mengikut kemampuan. Ada kawan saya, ya Allah, memanglah dia agak miskin, tapi terus dia walaupun RM1 tuan-tuan. Allah Ta'ala turunkan keberkatan, bukan duit yang dapat. Anak-anaknya pandai-pandai tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, bukan setakat pandai sembahyang tak tinggal. Masya Allah. Saya tanya dia, okey, bang, apa ilmu, apa amalan yang kita nampak dia sempit tapi cukup?
Nampak dia sempit, tapi anak-anaknya sekolah, anak-anaknya yang terakhir, yang bungsu lepasan UKM. Saya kata, ya Allah ya Tuhan, ampun, tenang aja. Rajin sembahyang berjamaah, pergi masjid, masukkan. Saya pernah satu ketika dia kata saya masukkan hanya 50 sen. 50 sen bagi mereka yang susah bermakna besar artinya. Okey. Kalau ditakdirkan kita kaya, cuma masuk RM1, itu nama haji batin. Jangan buat kerja tuan-tuan ya, mengikut kemampuan, mengikut sekurang-kurangnya lah. Yang kata orang tu, adalah digunakan, adalah dibelanjakan. Okey, itu baru kat masjid. Okey, belum di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan pada pagi ini kita hijrah, kita majukan diri kita, pertingkatkan amalan kita. 5 perkara ini mudah-mudahan termasuklah diri saya, kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib kita, melainkan diri kita. Satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala akan beri nikmat, banyak nikmat, tanda kita syukur, tambah umur, tambah lagi amal ibadah. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jamarhuma wa tarki maksuma wa la taj'al fina wala makna wala man yatba'una syaqiyya wala matruda wala mahruma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pagi ini ya Allah majlis yang Kau berkati, majlis yang Kau rahmati, majlis yang Kau redai. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan kebaikan, ke jalan yang Kau redai sepanjang hayat kami ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah kesehatan, kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran di mana-mana kami berada ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami beramai-ramai menadah tangan memohon padamu ya Allah. Sejahterakanlah tubuh badan kami, anak pinak kami, ahli keluarga kami, para jamaah yang bersama-sama dengan kami ya Allah. Lindungilah kami daripada perkara yang tidak baik, sama ada yang lahir maupun yang batin. Lindungilah kami daripada perkara-perkara yang tidak baik dan musibah penyakit yang tidak diingini, sama ada yang lahir maupun yang batin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawana shighara wal muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim. Da'wamu subhanahu wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.